Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Fokus utama, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah menerima kunjungan hormat daripada Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha serta rombongan di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada pagi Rabu. Datuk Misnu memaklumkan kunjungan hormat tersebut dilakukan untuk memaklumkan kepada Premier Sarawak mengenai beberapa program di bawah agensi Islam yang sedang dan akan berlangsung. Menurutnya, ia termasuk Majlis Muktamar Masjid-Masjid Serantau 1444 Hijrah 2023 Masihi yang akan dirasmikan oleh Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari pada petang Rabu. InsyaAllah petang ini Yang Amat Premier akan merasmikan Majlis Peresmian Muktamar Masjid-Masjid Serantau di Hotel Pullman. Dan saya amat bersyukur kerana untuk petang ini beliau akan datang jam 3 petang dan untuk muktamar itu kita ada peserta daripada Indonesia, Brunei, Singapura, Semenanjung Malaysia dan Sabah berhimpun di Pullman Hotel di Kuching. Beliau berkata demikian semasa ditemu bual selepas kunjungan hormat berkenaan. Dalam hal itu, Datuk Misnu turut memaklumkan kepada Premier Sarawak mengenai Karnival Falak yang akan diadakan pada 7 dan 8 Julai ini di tebingan Kuching. Selain itu, katanya terdapat juga program sambutan Ma'al Hijrah yang akan diadakan pada 18 dan 19 Julai depan. Jelasnya lagi, kesemua program ini dianjurkan bersempena dengan sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka. Sementara itu, golongan petani tempatan harus mengubah minda khususnya dalam mengenal pasti dan meningkatkan kualiti tanaman yang boleh dikembangkan untuk industri pertanian. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utom berkata, Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak PPNS dan Pertubuhan Peladang Kawasan PPK akan bekerjasama dengan Jabatan Pertanian serta badan-badan berkandun Kerajaan Persekutuan dan Negeri untuk membantu para petani berdasarkan keupayaan dan kekuatan mereka. The next challenge will be marketing, downstream processing and so on. This is where we can learn. That's why PPNS is taking that role to be able to organize and coordinate, similar to what people in Thailand is doing. They're doing a very systematic way, so that nothing go to waste. Beliau berkata demikian semasa ditemui media ketika mengadakan lawatan rasmi ke tapak projek bangunan baru PPNS dan tapak projek Pasar Borong Samarahan pada Rabu. Tambah Datuk Seri Dr. Stephen Rudi, para petani dan pertubuhan peladang di Sarawak harus mengambil peluang untuk melibatkan diri dalam program-program pertanian selaras dengan sasaran kerajaan negeri untuk mencapai pendapatan sebanyak RM6,000 sebulan bagi setiap keluarga tani. Dalam perkembangan lain, beliau memberitahu pembinaan bangunan PPNS bakal menjadi hub pembangunan sektor pertanian, pengumpulan serta pemasaran produk-produk pertanian dari seluruh negeri menerusi penggunaan teknologi digital. Jelasnya bangunan itu yang kini 72% siap dan dijangka siap sepenuhnya sebelum penghujung Ogos tahun ini akan dilengkapi dengan kemudahan teknologi komunikasi dan maklumat ICT serta mempunyai ruang untuk galeri pameran, promosi dan penjualan produk peladang. Laporan seterusnya. Penglibatan sektor swasta adalah penting bagi menyokong pihak kerajaan dalam pembangunan sukan di Sarawak. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pembiayaan daripada kerajaan sahaja tidak mencukupi untuk pembangunan sukan di negeri ini. Sehubungan itu, beliau memaklumkan bahawa Pertama Ferroalloy Sendirian Berhad telah menajak sejumlah RM1.5 juta kepada Persatuan Badminton Sarawak SBA untuk tempoh 5 tahun. If I'm not mistaken, this is the second big contributor coming in from the private sector, and we do hope that those from the private sector those others from the private sector could also come in to support, whether it's in badminton, whether it's in other sports, because developing sports or even art and culture is very, very expensive. We cannot rely solely on the government to develop sport, and we do hope that the private sector could also chip in.
and build up these sports as well as the youth who are mostly involved in sport to go up to greater height. Beliau berkata demikian ketika menyaksikan majlis penyerahan cek antara Pertama Ferroalloy Senggan Berhad dan SBA di pejabatnya di bangunan Baitul Makmur 2, Kuching pada Rabu. Dalam hal itu, SBA akan menganjurkan pertandingan badminton iaitu Piala Abang Jo dan Piala Jumaani melibatkan acara badminton junior selama 3 hari bermula 4 hingga 6 Ogos 2023. Menurut Setiausaha Kehormat SBA Ting Ching Zung, Piala Abang Jo julung kali diadakan pada tahun 2022 dan Piala Jumaani pula julung kali diadakan pada tahun ini. So this year we introduce for the first time Jumaani Cup for the girls event in this year's tournament. So ladies as a start, we only introduce 3 tie, meaning 2 single and 1 double. For under 18 girls event because the fact that we have less girls players so that's why for boys event we have 5 ties. For girls event we have only 3 ties. For the first time we try out for Jumaani Cup. So this Tambah Ting, juara bagi Piala Abang Jo akan memenangi RM10,000 manakala Piala Jumaani pula akan membawa pulang RM5,000. Ujar beliau lagi, acara penyampaian hadiah bakal disempurnakan oleh Premier Sarawak bersama Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah di Dewan SBA pada 6 Ogos 2023. Dalam perkembangan lain, perpaduan rakyat yang berbilang kaum dan agama merupakan tunjang utama dalam memperkukuhkan integriti dan kestabilan negara. Ahli Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Gingkoi berkata dengan wujudnya kerjasama antara satu sama lain, semua pihak dapat bersatu padu untuk mencapai matlamat pembangunan yang ditetapkan. Menurut beliau, Kerajaan Sarawak sentiasa berusaha untuk membangunkan seluruh kawasan di negeri ini, terutamanya kawasan luar bandar melalui projek-projek pembangunan kerajaan negeri dan persekutuan. Sehubungan itu, ujarnya pembangunan di Sarawak semakin rancak sehingga mendapat pujian daripada peringkat persekutuan. Roy berucap demikian dalam majlis sambutan persinggahan konvoi Kembaran Sarawak Merdeka di Dewan Masyarakat Engke Lili pada pagi Rabu. Dalam majlis sama, beliau turut menyaksikan simbolik penyerahan bendera 60 tahun Sarawak Merdeka daripada Timbalan Residen Bahagian Sri Aman Elvis Didit selaku Ketua Konvoi kepada Pegawai Tadbir Sarawak Brian Musang. Setelah meluangkan masa lebih kurang 2 jam di situ, konvoi kemudiannya bergerak ke destinasi seterusnya iaitu di Dewan Majlis Daerah Lubuk Antu pada jam 12.30 tengah hari dan tiba pada jam 2.30 petang. Acara sambutan dimeriahkan dengan persembahan tarian singa serta pukulan berdah dari Kumpulan Warisan Budaya Kampung Hulu Sri Aman. Paparan berikutnya. Pemaju hartanah dan pemilik projek digalak membangunkan industri hartanah berteraskan agenda kelestarian alam sekitar Kerajaan Sarawak. Pengerusi pengajuk anugerah kecemerlangan Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sarawak Syeda 2023, NG Kueh memberitahu kriteria penilaian untuk anugerah kecemerlangan Syeda 2023 khususnya telah diselaraskan untuk memastikan piawaian penilaian mencerminkan agenda hijau kerajaan negeri. In keeping with the Sarawak Government's Green Agenda, weightage has been assigned to green designs, strategies and programs to encourage property developers and project owners to focus on the benefits transitioning provides not only to the environment but also to investment and the economy. Beliau berkata demikian pada sidang media Anugerah Kecemerlangan Syeda 2023 di Kuching pada Selasa. Menurutnya, penyampaian anugerah tersebut akan diadakan semasa Majlis Makan Malam Gala Syeda pada 25 November depan di Pusat Konvensyen Bunia Kuching, BCCK. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Monirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, saksikan aktiviti-aktiviti yang diadakan sepanjang program sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka di bahagian Sri Aman. #menyebar fakta, salam UKAS.